Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para pengkaji, guru-guru serta semua yang menonton pembentangan saya pada hari ini. Saya, Cikgu Zainuddin bin Zainal Abidin dari Sekolah Kebangsaan Bandar Tenggara 1, Kulai Johor. Hari ini, saya akan berkongsi dengan warga maya sebuah kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan minat dan kemahiran mengelas vertebrata murid tahun 4. Berdasarkan pemerhatian saya, murid menghadapi masalah dalam membuat pengkelasan haiwan bertulang belakang dalam kelas vertebrata yang betul. Saya berfikir sendiri, mengapakah begitu sukar untuk mereka melakukan pengkelasan? Sedangkan mereka telah menguasai ciri-ciri haiwan. Contohnya berkaki, berbulu pelepah, bertelur dan sebagainya. Saya membuat refleksi bahawa murid ni sebenarnya tidak boleh untuk mengelas haiwan vertebrata hanya dengan menguasai ciri-ciri haiwan itu saja ketika PDPR dalam era pandemik ketika itu. Dalam pada itu, saya mengambil maklum terdapat murid yang tidak menghantar tugasannya dan tidak berminat. Mengapakah tajuk haiwan yang sepatutnya menarik, seronok dan menggembirakan murid-murid tetapi hilang keseronokannya dalam PDPR? Refleksi saya adalah pengkelasan vertebrata berdasarkan ciri sebenarnya agak mengelirukan sehingga mengikis minat mereka. Maka hasil daripada refleksi ini, saya mendapat idea utama untuk penghasilan 1MVT. Fokus kajian saya adalah untuk meningkatkan minat dan kemahiran murid tahun 4 dalam membuat pengkelasan kumpulan haiwan vertebrata. Objektif kajian pula, yang pertama adalah murid dapat meningkatkan kemahiran membuat pengkelasan haiwan vertebrata dengan betul. Guru pula dapat menghasilkan satu kaedah pembelajaran yang interaktif bagi menarik minat murid mempelajari topik haiwan vertebrata. Kumpulan sasaran saya terdiri daripada 10 orang murid kelas tahun 4 Bitara yang mana mereka mendapat markah ujian 50% dan ke bawah, iaitu 4 orang lelaki dan 6 orang perempuan. Metodologi dan indikatornya menggunakan 3 komponen iaitu ujian pra dan pos untuk kita melihat kepada perubahan kemahiran murid sama ada kemahiran itu meningkat atau berkurang atau sama saja. Dan saya juga menggunakan pemerhatian dan temu bual untuk menilai minat murid itu bertambah ataupun berkurang. Berdasarkan kepada tinjauan masalah yang saya jalankan dan dapatan yang saya perolehi, murid tidak dapat mengelaskan haiwan bertulang belakang iaitu haiwan vertebrata ini kepada 5 kelas iaitu mamalia, amfibia, reptilia, burung dan ikan dengan betul. Contohnya, kita lihat tenggiling. Tenggiling diletakkan dalam kumpulan reptilia. Ular pula diletakkan dalam kumpulan amfibia. Ini sesuatu yang tidak betul. Jadi murid ni sebenarnya tidak menghantar tugasan juga. Jadi dalam era PDPR ketika itu, perkara ini sangat sukar untuk diatasi kerana mereka tiada di hadapan kita. Sedangkan kehadiran online adalah menggalakkan. Di mana silapnya? Apabila analisis dijalankan, saya memberikan latihan soalan pengkelasan terhadap kumpulan sasaran ini dan mereka menunjukkan kesemua markah pencapaian yang diperoleh adalah 50% dan ke bawah. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya mereka ini tidak dapat menguasai kemahiran ini. Seperti mana yang kita ketahui bahawa haiwan vertebrata terbagi kepada 5, iaitu mamalia, amfibia, ikan, burung dan reptilia. Analisis saya mendapati murid sebenarnya mereka terkeliru apabila ada haiwan yang dikelaskan tetapi tidak mengikut ciri yang dipelajari. Contohnya lah kan, tenggiling. Badan seperti bersisik-sisik tetapi ia bukan reptilia. Platypus.
bertelur tetapi ia mamalia. Dan ikan paus tetapi ia bukan dalam kumpulan ikan. Nama ikan dah, bukan dalam kumpulan ikan. Saya pun keliru, cikgu-cikgu pun keliru. Apatah lagi murid-murid tahun 4 yang berumur 10 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang merisaukannya adalah kemahiran ini terdapat dalam standard pembelajaran 3.2.3 pada tahap penguasaan 3 dan 4. Iaitu memberi contoh khusus setiap kelas vertebrata, contohnya mamalia, amfibia dan sebagainya. Kemudian, mereka perlu mengelaskan haiwan mengikut ciri khusus tersebut dalam kumpulannya. Jadi kekangan pandemik ketika itu menyebabkan lebih kesukaran dalam memberi pemahaman konsep kepada murid tanpa kita berada bersama dengan mereka. Maka, saya menghasilkan 1MVT. 1MVT atau nama sebenarnya adalah 1 Minute Vertebrate Test adalah proses pemikiran yang dipandu dengan gambar rajah. Murid akan dapat membuat pengkelasan haiwan vertebrata dengan betul hanya kurang daripada 1 minit. Macam mana tu? Mari, saya tunjukkan proses pemikiran murid. Sebagai contoh, ular. Ular bernafas menggunakan peparu. Ia tidak berkulit lembap. Ia tidak melahirkan anak dan tidak menyusukan anak. Litupan badannya adalah bersisik keras. Maka, ular adalah reptilia. Seterusnya, kita lihat jerung. Jerung adalah ikan yang besar. Adakah ia sama dengan paus? Jerung bernafas menggunakan insang. Maka, jerung sudah tentu adalah ikan. Kita lihat pula pada haiwan yang penuh kontroversi, platypus. Platypus bernafas dengan menggunakan peparu. Ia tidak berkulit lembap. Ia tidak melahirkan anak. Tetapi, ia menyusukan anak. Maka, ia adalah mamalia. Kerana konsep yang lebih tepat adalah mamalia mempunyai puting susu untuk menyusukan anaknya. Bukan hanya melahirkan anak. Begitu juga dengan tenggiling. Bernafas menggunakan peparu, tidak berkulit lembap dan melahirkan anak. Maka, tidak timbul isu ia adalah reptilia kerana ia adalah mamalia yang melahirkan anak. Paus pula bernafas menggunakan peparu, tidak berkulit lembap dan melahirkan anak. Maka, tidak juga timbul isu paus adalah dalam kumpulan ikan. Sebaliknya, sudah jelas kita dapat lihat daripada carta alir ini, paus adalah mamalia. Jadi bagaimana pelaksanaan 1MVT ini dijalankan ketika pandemik? Dalam PDPR, langkah awal yang saya gunakan adalah saya menggunakan link di Telegram untuk menghantar soalan kuis, iaitu ujian pra. Kemudian, saya meminta murid untuk menggunakan 1MVT secara berulang-ulang. Di akhir pembelajaran saya meminta mereka untuk sekali lagi menjawab soalan kuis, iaitu ujian pos, dan terus menghantar keputusan markah ujian 1 dan ujian 2 beserta dengan nama mereka di dalam grup Telegram tersebut. Soalan pra dan pos ini adalah soalan yang sama, tetapi mereka tidak tahu pada awalnya. Kemudian perbandingan markah pra dan pos akan dapat terus dilihat ketika mereka menghantar markah mereka itu juga. Seterusnya adalah cara menggunakan 1MVT. Dalam tugasan PDPR di rumah, langkah pertama adalah murid perlu menekan link ataupun scan QR code 1MVT yang saya berikan kepada mereka. Anda juga boleh mengikutinya dengan melakukan scan pada QR code yang dipaparkan di sini. Anda perlu mengisikan nama, kemudian scroll ke bawah. Kemudian, anda boleh pilih haiwan. Perhatikan haiwan tersebut, kemudian tekan butang submit di bawah. Di page seterusnya, anda akan dapat melihat sebuah carta alih. Anda dikehendaki berfikir tentang haiwan yang anda pilih. Lihat ciri haiwan itu dan lalui lorong-lorong carta alih tersebut sehingga tamat mengikut ciri-ciri haiwan yang anda pilih. Untuk paparan lebih jelas,
Anda boleh tukarkan mode telefon bimbit anda kepada landscape. Kemudian anda berfikir dan memilih potretkan semula dan anda boleh tekan jawapan pilihan. Seterusnya, tekan butang submit. Klik view score dan lihat total point. Sekiranya total point adalah 100 per 550. Anda betul. Tahniah. Sekiranya total point adalah 0 per 550. Maaf. Jangan risau, jangan sedih. Anda boleh cuba lagi. Berikut adalah carta palang perbandingan sebelum dan selepas menggunakan OneMVT. Ternyata, kesemua murid sasaran saya mencapai markah penuh 100% berbanding sebelumnya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, data pemerhatian pula menunjukkan murid dengan cepat berkongsikan keputusan mereka kerana mereka begitu teruja dan seronok untuk memberitahu yang mereka telah berjaya. Mereka juga menjawab dengan sangat cepat dan menunjukkan minat serta merasakan yang ianya sudah menjadi terlalu mudah. Selain daripada itu, respon temu bual yang dilakukan secara Telegram video pula menunjukkan nilai positif selepas intervensi berbanding dengan sebelumnya. Mereka tampak lebih yakin dengan jawapan yang diberikan. Sebagai contoh, sebelum intervensi, susahlah cikgu, macam mana nak buat? Selepas intervensi, cikgu, mula asingkan, kita asingkan cara bernafas dulu, kemudian kita baru tengok ciri yang lain. Seronok mereka ingin memberitahu kepada gurunya. Hal ini menunjukkan bahawa mereka telah betul-betul faham tentang susunan ciri-ciri dalam menentukan kelas haiwan vertebrata. Sebagai refleksinya, saya melihat kesan intervensi ini berfokus kepada dua pihak, iaitu kesan kepada murid itu sendiri dan seterusnya adalah kesan kepada saya sebagai seorang guru. Kesan kepada murid, perkembangan murid itu jelas dilihat. Mereka mampu untuk membuat penjelasan vertebrata dengan betul dan cepat apabila dapat mengikut turutan, mengikut keutamaan. Ciri mana yang perlu diutamakan terlebih dahulu. Kemudian, murid juga menunjukkan usaha dalam menjawab soalan. Kesan kepada saya sebagai seorang guru, saya berasa sangat seronok kerana akhirnya saya berjaya memandu pemikiran murid dalam PDPR untuk menggunakan cara yang betul sehingga objektif tercapai tanpa perlu bersama dengan mereka. Untuk kajian selanjutnya, saya akan cuba menggunakan OneMVT ini kepada tahun yang lain pula. Mungkin saya boleh cuba kepada tahun 3 atau tahun 2. Malah, saya telah pun sebenarnya merancang untuk memulakan kajian baru dengan mengaplikasikan OneMVT kepada pelajar tingkatan 2 di sekolah menengah dalam tajuk sains mereka Biodiversity. Saya juga berhasrat untuk menjadikan OneMVT ini sebagai salah satu bahan bantu belajar yang boleh digunakan secara meluas di seluruh dunia. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.